Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tolong share dan thank you siapa yang pertama sekali. Thank you everyone. Terima kasih. LTL live tetap live. Kau duakanku, kau memilih dia. Thank you Nolina. Barakallah. Assalamualaikum Tuan Iswadi. Terima kasih. Mr. Pening. Terima kasih Mr. Pening. LTL Gelugur pukul 1 pagi LTL dari Qatar. Terima kasih. Waalaikumsalam Siti. Tak tidur lagi Siti. Salam TM Kedah. DJ One Official matang hadir. DFVM dah mesej kah? Ada mesej kah? Bila Iswadi nak datang Muar, itu saya ada datang Muar. Saya makan sate yang dekat Muar tu, yang dengan mi tu kan. Adik bawa, adik Johari, terima kasih. Salam bang LTL. Salam dari Brunei, terima kasih. Dari PJ LTL. Khabar Is, alhamdulillah. Salam Madani, salam Madani. Terima kasih Ronald Ron, orang kata Semahan. Melbourne, terima kasih Azri. LTL Islam tak ajar ya. LTL dari Pontian Johor. Kulim, terima kasih orang Kulim. Navasi Vayam Krishnan, terima kasih. PJS 4. Oh, Petaling Jaya Selatan ingat sih kita bocor-bocor tengah malam di Siam Beach dulu. Oh, ya. Oh, kita dua hal. Okey. Ingat, apa nak saya ingat? Biasa dah je saya. Pontian Johor, Bang Ihir, apa khabar? Sangka Sam, thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. LTL, Hulu Langat, terima kasih. Marang. Waalaikumsalam, Johor Baru, LTL. Terima kasih, terima kasih. Ingat lagi. LTL Nirul, Pinampang. Daniel Charles, thank you for coming. Alhamdulillah tuan-tuan saya mulakan macam ni terima kasih yang malam ni. Tadi saya baru habis live dengan komposer dari Sarawak, saudara Razi ni dia juga penyanyi dan juga komposer. Dan dia juga adalah antara pencipta lagu Jodoh Pasti Bertemu, lagu tu kan. Anak Perantau Sentiasa Tunggu Live Is. Ya Azri, bagus. Alhamdulillah. Pencipta lagu ya. So tadi saya bincang-bincang dengan dia dekat dalam live dia lah, dekat TikTok kan. So saya kata kenapa tak kita sebagai orang Sarawak, orang Borneo, kita tak cipta lagu Hari Malaysia. Kita ada lagu Hari Kebangsaan Negaraku, kita ada lagu tanggal 31, kita ada lagu tu semua. Tapi kita tak ada Hari Malaysia, saya kata. So apa kata dia, saya cadangkan kita buat Hari Malaysia. Dan saya cadangkan nanti ialah mana tahu kalau diterima lagu tu, kita minta lah supaya sebab Hari Malaysia ni tuan, kita ada Hari Kebangsaan 31 Ogos, tak lama lagi kan, Hari Kebangsaan kita 31 Ogos. Tapi Hari Malaysia 16 September kita tak ada satu lagu khusus untuk Hari Malaysia kan. Dia kata menarik idea tu. So saya bagi sedikit idea tadi dan insyaAllah lah mungkin doakan lah 16 September kan, kita ada Hari Malaysia. Sebab kita kena ingat 31 Ogos ni dia tak signifikan sangat kepada Sabah Sarawak. Sebab 31 Ogos adalah hari merdeka bagi tanah Melayu kan. Sabah Sarawak dia kalau ikut betul-betul merdeka 22 Ogos. Tapi untuk Sarawak lah. Tapi yang hari pembentukan Malaysia tu, pembentukan negara Malaysia, Malaysian Agreement kita tu, perjanjian kita berlaku 1963. Dan saya katakan tadi bahawa tak ramai orang tahu antara yang mendesak supaya 16 September itu dijadikan cuti umum adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata saya bohong. Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti Keadilan adalah antara yang mendesak pada masa itu supaya 16 September dijadikan Hari Kebangsaan. Ada yang tak setuju pada masa itu, tuan-tuan boleh Google sendiri. Saya malah nak sebut siapa yang tak setuju itulah. Tapi akhirnya atas desakan dan juga desakan kami sebagai pembangkang pada waktu itu, alhamdulillah 16 September telah dijadikan sebagai Hari Malaysia dan dijadikan sebagai cuti peristiwa Hari Malaysia kan. Kita tak hashtag sayang PMX,
kita nampak bahawa bagaimana PMX ni dia ni bukan bersifat eksklusif, dia inklusif. Dia bukan hanya bercakap soal orang Islam, dia juga bercakap soal orang bukan Islam. Dia bukan hanya bercakap soal majoriti, dia bercakap juga soal minoriti. Ada orang bukan Islam pun tak berhati, kenapa PMX cakap tentang Islam? Of course lah, sebab PMX adalah orang Islam yang pertama, yang kedua orang Islam ada majoriti, so dia kena cakap pasal orang Islam. Tak boleh dia tak cakap tentang Islam. Tapi dalam masa yang sama, minoriti pun dia pertahankan. Dan kita kena faham minoriti perlu dipertahankan kerana minoriti pun ada hak dia. Dan Sabah Sarawak, walaupun golongan kami adalah minoriti, saya orang Melayu lah, tetapi bangsa lain adalah minoriti, negeri kami adalah minoriti. Tapi tak ada live kat TikTok ke? Tak ada, sebab saya ada satu telefon saja, satu telefon ni. Kalau saya live kat sini, saya tak live kat TikTok. Minoriti kita kena pertahan, kita kena ada hak masing-masing. Itulah di PMX, tuan-tuan. PMX faham bahawa dinamika bangsa, kan, variasi bangsa ini memerlukan kepada seorang pemimpin yang dia takkan perfect untuk melihat semua dan mempertahankan semua, tetapi paling kurang dia akan cuba yang terbaik untuk memastikan bahawa semua bangsa, semua agama, semua suku kaum terbela sebaik mungkin. Kan, paling kurang ada kemudahan-kemudahan asas. Sebab itu PMX memfokuskan kepada ekonomi madani. Ini di-announcekan dalam baru-baru ni berkenaan dengan ekonomi madani. Ada orang tak puas hati, PMX juga mengatakan ekonomi Bumiputera. Ya, ekonomi Bumiputera kita perlu perkukuhkan, perkasakan. Kenapa, tuan-tuan? Sebab majoriti orang kita adalah orang Bumiputera. Di dalam negara ini majoriti Bumiputera. When I say Bumiputera bukan Melayu. Bumiputera ni adalah Melayu dicampur dengan Bumiputera yang lain, Sabah Sarawak dan sebagainya, orang asal dan sebagainya. Maka kita membentuk satu jumlah populasi yang besar. So fokus kena ada. Kenapa? Kalau mereka maju, maka negara maju, orang bukan Bumiputera pun akan maju. Tetapi dalam masa yang sama, kan, dalam masa yang sama kita kena faham bahawa minoriti pun ada memain peranan. Mereka juga adalah rakyat Malaysia. Saya setuju dengan Abang Jo, yang bab ni saya setuju. Lee Chong Wei bukan, dia berbangsa Cina, tetapi dia adalah rakyat Malaysia first. Dia adalah rakyat Malaysia yang pertama. Kan? Setakat sayang PMX, kenapa sembang selalu larut malam? Setakat sayang PMX, kenapa? Kalau taklah kan ada dengar tengah malam Tengku Yusuf, Tengku Abdullah, boleh dengar esok hari. So tak ada masalah, kan? Sebab ini rakaman. Rakaman. Bagi yang kenapa tengah malam, sebab saya ada kerja, saya ada urusan saya. Kita ni bukan cari makan dengan politik ni, tuan-tuan. Ya, saya tak ada jawatan yang bergaji dengan orang politik, dengan kementerian ke apa, tak ada. Saya tak ada. Serius saya kata, saya tak ada. Saya atas diri saya sendiri, inisiatif saya sendiri. So bila ada masa lapang saya bercakap dalam masa lapang saya, kan. So kita ada urusan kita, habiskan urusan kita baru kita boleh buat live. Tapi InsyaAllah lepas ni saya akan balik kepada masa saya lah, iaitu pukul 10, 11 macam tu lah, kan. Sebelum ni boleh lah, masa tu kan PKP. Kelas tak lah. Masa PKP tu kita tak ada buat apa, so boleh lah pukul 10, pukul 11, pukul 10, 11. Sampai tak boleh nak kata kami Iban Melaya. Ada ke jual Iban Melaya? Kan. Bila nak pecat Hasan Karam, tak payahlah. Saya rasa ini last term dia jadi YB Bone. Tak payah nak pecat dia, biarlah dia. Sarjana Putera, thank you Edgar Teo. Apa khabar anak-anak? Ni just nak tidur tengah malam. Oh, Nurhana, tidurlah, tak apa. Nurhana tidur, tak ada masalah. But it's the best, Alhamdulillah. Hafiz. Nurhana 31 Ogos tu Melaya Merdeka, 16 hari bulan 9 tu Sabah Sarawak bentuk Malaysia. Bukan Sabah Sarawak, kita semua membentuk Malaysia. Maksudnya tanah Melayu, Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia itu pada 16 September. Tidak ada nama Malaysia sebelum 16 September sebenarnya. Yang ada adalah Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Malaysia hanya dikenali sebagai Malaysia pada 16 September 1963. Di situlah signifikasinya perkataan Malaysia ni. Kan, right? Pak Yusdi Arti kena serang dengan Walaon. Saya pun kena serang Walaon. Tapi tak apa, dia seorang yang tabah, don't worry. Yang nak rantau di Bali, yes. So kita sebagai rakyat Malaysia ni, tuan-tuan, saya selalu kata, regardless of inilah sebenarnya ajaran Islam.
Kami lah kelakar dengan kitab pasal agama Buddha di habis sampai kini belum dapat bajet. Oh, agama Buddha. Okey, 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 okey. Belum dapat lagi Okey, kami faham. Kita kena faham bahawa bila kita bercakap soal apa orang kata negara, politik, macam saya kata, politik adalah urusan menguruskan negara dan menguruskan manusia di dalam negara. Itu politik. Saya kena ulang balik. Politik adalah pengurusan negara dan pengurusan manusia di dalam negara. Negara tanpa manusia, dia bukan negara. Kan padang pasir kan, yang tak ada orang punya, tak ada orang. Dia bukan negara, dia hanya satu tanah yang lapang je lah. Tanah tanpa orang hanyalah dia kosong lah, tak ada apa lah. Kan? Orang tanpa negara pun tak boleh juga. Dia jadi tak berundang-undang, dia tak ada peraturan, dia terpulang kepada diri dia pun masalah juga. Sebab itu kita bila kita bercakap konteks politik ni, kita bercakap konteks pentadbiran manusia di dalam negara dan negara yang menguruskan manusia. Konteks itu sebenarnya. Jadi kalau kita faham dalam konteks itu pengurusan, jadi kita faham mana-mana parti politik yang membentuk kerajaan, dia kena bercakap dua konteks ini. Konteks pengurusan negara dan konteks pengurusan manusia di dalam negara. So kalau dia tak faham, dia kata sebenarnya kita orang Islam sahaja kita kena bela, yang bukan Islam ni kafir, harbi, Cina ni tak boleh pakai, Melayu saja kita bela. Itu masalah juga, sebab kita bercakap pengurusan soal manusia. Anda pemimpin, anda orang PAS ke, orang Bersatu ke, orang UMNO ke, orang PKR ke, orang Amanah ke, orang apa sekalipun, GPS ke, bila anda menjadi kerajaan, anda tidak boleh ada mata bias kepada atau mata resis kepada bangsa dan agama yang lain yang berbeza daripada anda. Regardless, contohnya, katakanlah anda seorang Cina, anda jadi pemimpin besar, anda tak boleh pandang Melayu sebelah mata. Sama juga pemimpin Melayu jadi besar, tak boleh pandang Cina sebelah mata, India sebelah mata, Iban sebelah mata. Kita kena faham, bila kita jadi pemimpin, kita menjadi pemimpin kepada semua manusia. Kita bukan pemimpin kepada Melayu saja, kepada Cina saja, kepada India saja. Tak, kita pemimpin kepada semua, selagi mana dia pegang IC biru. Daripada situ kita kena fikir. Namun begitu, saya tidak menafikan masing-masing ada hak. Kan Melayu ada hak dia, bukan Bumiputera ada hak dia, Cina ada hak dia, Sabah Sarawak ada hak dia, orang Kelantan ada hak dia, negeri-negeri ada hak. Masing-masing ada hak masing-masing. Hak itu tidak menyebabkan kita menindas mereka. Kita bagi hak kepada merham. Itu yang sepatutnya seorang pemimpin. Jadi pemimpin ni bukan senang, tuan-tuan. Kita nak kena ada seni di dalam pentadbiran, kita kena ada seni dalam pengurusan, baru kita akan nampak ke arah tuju kita. Baru kita akan nampak ke mana kita nak bawa negara kita. Hari ini ringgit lagi semakin mengukuh, 4.32 kan berbanding 4.37, lagi mengukuh. So US dah mula mengumumkan, dah mula nampak dah nak untuk menurunkan interest rate mereka. Jadi pelabur-pelabur pun dah lama dah cabut lari dah kan, dah lama dah cabut lari. So mereka sekarang ini dah melihat bahawa pelabur melihat keperluan untuk mereka melabur ke tempat luar, dan salah satu tempat yang mereka masuk sekarang ni adalah Malaysia. Kita tak boleh nak nafikan perkara tersebut. Kita tak boleh nak nafikan perkara tersebut. Dan kita kena faham bahawa apa saja yang kita nak bawa, apa saja yang kita nak bentuk di dalam negara ini, acuan itu bermula daripada pemimpin. Bermula daripada pemimpin. Kalau pemimpin itu tidak nampak dan tahu atau ada idea macam mana menyelesaikan masalah, itu masalah. Itu masalah. Contohnya tuan-tuan, semua pemimpin tahu, daripada zaman Najib kepada zaman sebelum Najib pun, Mahathir, kemudian kepada Pak Lah, kemudian kepada Najib, masuk ke zaman Mahathir sekali lagi, masuk ke zaman Muhyiddin Yassin, masuk ke zaman Ismail Sabri, akhir kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ini. Semua orang pemimpin ini faham dan tahu masalah yang negara hadapi. Kan? Kita semua tahu masalah yang negara hadapi. Kita semua faham. Kita semua tahu. Kita semua menyedari apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh negara ini. Masalah daripada segi hutang kita yang bertambah, setiap tahun defisit, ekonomi middle income track yang tidak berkembang, masalah ekonomi kita tidak memacu jauh ke depan, kita jauh ketinggalan berbanding negara yang sebelum ini lebih teruk daripada kita, seperti Brunei, tolak Brunei lah, seperti Korea umpamanya. Kan Korea sebelum ini tahun 60-an 70-an adalah di bawah kita.